Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat-sahabat media semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita berada di perkarangan Seri Mutiara, kediaman rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, untuk kita bersama-sama untuk menyampaikan menghantar memorandum kepada Tuan Yang Terutama Tun yang mewakili Majlis Raja-Raja Melayu, Majlis Raja Melayu di negeri Pulau Pinang ini, untuk kita mendesak kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja agar perkara-perkara yang berlaku ke atas siasatan adib inquest ini kita mohon telus. Ni kita mulakan dengan rally di kalangan penceramah-penceramah kita. Hari ini kami bertindak mempertahan penjawat awam supaya penjawat awam dibela. Jadi hari ini kita NGO semua berkumpul di hadapan rumah TYT untuk menyerahkan memorandum. Dan daripada saya serahkan kepada Ustaz Sofian untuk bercakap lebih lanjutnya. Dah, pegang ni. Pegang ni. Ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam petang hari Minggu. Pada hari ini tuan-tuan, juga penonton-penonton yang berada di rumah, pada petang ini kita berada di perkarangan kediaman rasmi Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Abbas, iaitu Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Pada petang ini, parti siasah dan juga individu-individu yang hadir pada petang ini untuk sama-sama kita menyampaikan memorandum kepada Tuan Yang Terutama Tun untuk mendesak pihak kerajaan, di mana untuk makluman tuan-tuan semua, Tuan Yang Terutama Tun, TYT Tun, merupakan wakil kepada Majlis Raja-Raja Melayu di negeri Pulau Pinang. Makanya rakyat negeri Pulau Pinang, kita ada Tun sebagai wakil suara rakyat, suara pemimpin Islam, suara pemimpin. Dia dilanggar oleh, arwah dilanggar oleh bomba. Sedangkan kita dapat tahu, sudah viral, ada beberapa saksi-saksi, dan baru-baru ini ada seorang doktor yang membuat laporan polis kerana diugut, kerana beliau menyatakan kebenaran dalam inquest tersebut. Maka beliau diugut dan beliau membuat laporan polis. Ini ialah kenyataan rasmi. Makanya ada juga seorang jururawat di hospital yang menerima arwah adib semasa sampai ke hospital. Nurse inilah yang menerima dia, dan dia kata ini confirm kena pukul. Dan dia pula diugut di WhatsApp oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Kanga, tak salah saya. Ahli Parlimen Kanga tanya dia, diugut dia, orang ni budak perempuan, dia tak berani. Jadi dia kata kalau kamu cakap banyak sangat, saya tarik jadi saksi inquest. Maka perempuan ni pun kata, oh ini kenyataan saya yang ini tuan-tuan, menyebabkan rakyat pada hari ini bukan bodoh. Rakyat pada hari ini sudah cerdik. Bagaimana rakyat pada hari ini sudah pandai, rakyat pada hari ini sudah tahu erti kebenaran. Kita dah tak baca dah tuan-tuan paper prima ni semua. Kita tak baca dah arus perdana punya paper. Kita tak baca dah, kita tak dengar dah buletin utama, berita-berita pukul 8 kita tak dengar dah. Sebab ini semua media-media pro kerajaan. Dan pada hari ini rakyat semua sudah cerdik dan pandai. Apa yang kita tahu, kita nak bahawa ada di kalangan rakyat yang bangun untuk memastikan bahawa arwah adib ini diberi pembelaan yang sewajarnya. Jadi maka tuan-tuan, pada hari ini kita yakin ada something yang disembunyikan, ada udang di sebalik batu, di mana inquest ini sedang dijalankan. Sebab apa? Banyak percanggahan demi percanggahan. Tetapi yang kita sedih apabila Tommy Thomas selaku peguam negara sendiri, apabila beliau mengeluarkan kenyataan, dia sudah pun buat affidavit menyatakan bahawa arwah adib ini dilanggar oleh bomba, kenderaan bomba. Sedangkan inquest tak habis lagi. Inquest masih lagi berjalan. Kenapa orang-orang seperti ini kalang kabut nak menunjukkan apa sebenarnya? Dia nak menutupkan apa sebenarnya? Sedangkan yang ditangkap 4 orang saksi ataupun bukan saksi, 4 orang yang OKT, orang kena tuduh OKT itu, orang yang disyaki itu telah ditangkap di bawah Seksyen 307, iaitu cubaan untuk membunuh. Tapi bila mana matinya arwah adib, terus polis tukar seksyen kepada 302 kerana membunuh. Tetapi kenapa
pada hari ini tiba-tiba Peguam Negara tanpa inquest ini habis, tanpa inquest ini tamat lagi, dia dah terus buat affidavit katakan bahawa Adib ini mati dilanggar. Tuan-tuan, orang Melayu ialah 70% warga negara Malaysia. Rakyat orang Melayu marah, tuan-tuan. Kerajaan pun tahu sekarang ini rakyat sedang marah kepada kerajaan. Rakyat sudah tidak puas hati kepada kerajaan. Makanya rakyat hanya menanti tiga dan masanya untuk memastikan mengguna pakai kuasa rakyat. Jadi jangan sampai rakyat menggunakan jalan raya untuk menunjukkan ketidakpuasan hatinya. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kami mewakili NGO-NGO Islam Negeri Pulau Pinang, kami menggunakan saluran yang betul. Pada hari ini kami datang berjumpa dengan TYT dan juga wakilnya menghantar memorandum. Satu memorandum kepada TYT. Boleh saya dapat satu memorandum? Tengok satu memorandum, okey. Boleh kita bagi memorandum. Ini ialah memorandum dia. Okey, yang kita akan yang akan kita serahkan kepada Tun. Okey, memorandum ini ada 8 muka surat. Okey, memorandum ini, dan saya nak nyatakan pertubuhan-pertubuhan yang telah pun bersetuju kepada kami semua untuk bersama-sama pada ini. Kami mewakili 49 pertubuhan badan bukan kerajaan, NGO di negeri Pulau Pinang. Okey, tertera di belakang ini, dan juga helaian yang akan kita serahkan kepada wartawan dan juga pihak-pihak berkuasa tentang suara rakyat pada hari ini. Jadi memorandum ini akan kita serahkan suara hati rakyat, ketidakpuasan hati rakyat kepada Tuan Yang Terutama Tun selaku wakil Majlis Raja-Raja Melayu di negeri Pulau Pinang untuk mengangkat perkara-perkara seperti ini. Berlaku dalam statut Rom. Kerajaan sudah membatalkan, sudah bersetuju untuk menarik balik statut Rom. Tetapi masih lagi ada usaha-usaha yang dijalankan untuk mengembalikan, untuk menghasut rakyat agar kerajaan menandatangani, meratifikasi statut Rom. Sedangkan ini ialah keputusan yang dikeluarkan oleh Raja Melayu. Seperti ini telah berlaku, tetapi tempat rakyat bergantung, tempat rakyat mengadu. Maka pada hari ini kami datang bukan berdemonstrasi. Kami datang ini bukan nak menghuru-harakan keadaan, tidak. Kami datang pada hari ini secara aman. Terima kasih kepada pihak PDRM yang menutup jalan, yang memberi ruang yang cukup selesa kepada kami pada petang ini. Dan insya-Allah wakil TYT sendiri, iaitu Setiausaha Sulit Tun, akan keluar menerima daripada wakil-wakil kita yang akan kita serahkan. Jadi saya minta kepada rakan-rakan yang sedang live ini, kita minta share kepada semua rakan-rakan tentang aktiviti kita pada hari ini, iaitu nak memaklumkan kepada seluruh umat Malaysia bahawa rakyat perlu bangun, rakyat perlu bangkit untuk mempertahankan kematian Adib. Kematian arwah Adib harus dibela, tuan-tuan. Sebab apa kita tahu pada hari ini perpaduan di kalangan rakyat Malaysia semakin hari semakin tegang. Ini fakta. Kalau kita baca komen-komen dalam Facebook, komen-komen dalam Twitter, semakin hari semakin menegang perlawanan rakyat Malaysia. Kerajaan yang ada pada hari ini harus memain peranan. Menteri-menteri yang ada pada hari ini harus berperanan, tapi nampaknya mereka gagal. Watia Murti, menteri yang menguruskan hal ehwal perpaduan, apa dia buat? Tambah pula Watia Murti 2 hari lepas, 3 hari lepas mengeluarkan kenyataan yang cukup kami marah. Suruh kita kaji semula, teliti semula. Perlukah kerajaan tanda tangan aset? Ini apa ni? Ini sebenarnya tuan-tuan gerak-geri tindakan yang bodoh oleh seorang menteri yang dia tahu majoritinya rakyat Malaysia ini 70%, 68% orang Melayu Islam yang sudah keluar 1.5 juta di dataran mereka tempoh hari. Apakah setiap bulan kerajaan Malaysia nak lihat rakyat keluar ke jalan raya? Takkan kot. Jadi jangan sampai rakyat menghukum pemimpin-pemimpin yang bodoh seperti ini. Makanya saya menasihatkan kepada rakan-rakan yang tengok live, kita share, kita sebarkan maklumat ini kepada orang ramai. Kita pastikan, kita maklumkan kepada mereka tentang peri penting kita mempertahankan kematian arwah Adib. Kematian arwah Adib harus dibela. Hari ini kita start hashtag kematian Adib harus dibela. Hashtag mengata-kata, tuan-tuan. Kita bukan nak menghasut, kita nak menyatakan kebenaran. Sebab apa? Tak mungkin arwah Adib mati dilanggar. Tak mungkin. Sebab apa? Sebab kita dah lihat dah beberapa kenyataan-kenyataan melalui inquest, kenyataan-kenyataan melalui siasatan polis. Tetapi tiba-tiba Peguam Negara mengeluarkan kenyataan bahawa sudah membuat affidavit untuk masuk dalam mahkamah Adib dilanggar oleh kenderaan bomba. Apa ni, tuan-tuan?
Jadi pada hari ini kita minta jasa baik Tuan Yang Terutama Tun akan mewakili suara rakyat negeri Pulau Pinang, akan mengangkat usul memorandum ini kepada Majlis Raja-Raja Melayu, bahawa Majlis Raja-Raja Melayu lah Nine Malays Rulers ataupun Majlis Raja-Raja Melayu ini merupakan satu majlis yang cukup berkuasa dalam negara. Nak pindah perlembagaan pun Majlis Raja-Raja Melayu harus tahu, harus mendapat perkenan. Bukan harus tahu, harus mendapat perkenan. Sama juga macam Statut Rom. Statut Rom ni apa salahnya? Salah Statut Rom ni ialah mereka meratifikasi Statut Rom ini tanpa perkenan, tanpa endorsement, tanpa kelulusan Majlis Raja-Raja Melayu. Dia hanya pergi maklum kepada Datuk Agong, lepas tu terus sign. Sedangkan dalam perlembagaan menyatakan bahawa perkara-perkara seperti ini harus mendapat perkenan Majlis Raja-Raja Melayu. Tapi apabila berlaku persidangan demi persidangan perbincangan, maka Raja-Raja Melayu menolak. Sekarang ni pula semalam ada pula satu forum untuk bincang tentang Statut Rom. Dan saya juga dipahamkan, saya tengok video itu, wah, bukan main lagi forum itu dijadikan sebagai satu platform menghina Raja-Raja Melayu. Ianya terlibat, tuan-tuan. Jadi saya nampak rakyat pada hari ini bukan lagi bodoh. Rakyat lagi hari ini sudah cerdik, sudah pintar dari segi membuat keputusan. Kita hanya menanti tika dan masa untuk memastikan, untuk mengajar kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi saya rasa cukup setakat itu permulaan kita. Saya serahkan kepada Ustaz Sofian. Silakan Ustaz Sofian. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tengah tu. Kain tu. Pertama-tama kali kita ucapkan ribuan terima kasih kepada anggota keselamatan kita PDRM yang pada hari ini telah memberi kerjasama dan mengawal keadaan pada hari ini. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media kita dari Arus Perdana ataupun media sosial ataupun media daripada PDRM sendiri. Dan kita juga ucapkan terima kasih daripada wakil kepelbagaian NGO yang ada pada hari ini yang datang di sini berkumpul untuk memberi sokongan, dorongan, support kepada kita untuk kita serahkan satu memorandum kepada Tuan Yang Terutama Tun kita. Saya minta live ini kita share dulu sebab walaupun kita tidak berapa ramai yang ada di sini, tapi inilah komitmen kita menunjukkan terhadap keprihatinan kita dalam isu melibatkan penjawat awam. Kita minta seberapa banyak boleh share live kita, sebab akan bila kita share akan ada ribuan orang yang tengok di luar sana dan isu ini akan diangkat dengan segera untuk diprihatin, untuk ditengok oleh kerajaan yang pada hari ini. Pertama sekali saya nak katakan bahawa kita ada di sini adalah kita tidak percaya kepada peguam negara. Tommy Thomas pada hari ini kita akan mendesak dia dan terus mendesak perlu diletak jawatan. Ini Tommy Thomas perlu letak jawatan sebab kita rasa bahawa dia tidak ada credibility sebagai peguam negara. Sebab itu rakyat ada di sini, rakyat ada di jalanan. Kita tidak yakin dengan peguam negara pada hari ini. Sebab ada beberapa kes termasuk kes Adib sekarang ini, inquest yang dibuat ini adalah untuk menghalang pasukan polis dari meneruskan siasatan. Apabila inquest ini dibuat, siasatan tidak boleh ada, pasukan polis tidak boleh teruskan siasatan. Sekarang ni inquest yang terakhir, saksi yang ke-29 akan dipanggil adalah pakar forensik daripada Hospital University Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk apa? Untuk nak membuktikan bahawa Adib ini ditarik ataupun tidak. Apa kebodohan mereka siasat ini? Tarik Adib ataupun tidak? Adib pi seorang diri ke? Seorang diri ke Adib pi nak padam api? Mana driver? Mana rakan Adib? Apa dia tak nampak ke bahawa Adib ni ditarik ataupun Adib lompat ke belakang kereta polis ataupun ke belakang kereta bomba ataupun Adib jatuh sendiri ataupun dia dijak ataupun dia bunuh diri?
Apa berapa lama mereka siasat dalam inquest? 29 saksi dipanggil. Sampai hari ini tidak ada sebarang keputusan inquest. Ini yang mengecewakan rakyat kita. Sebab itu kita minta Perguruan Negara bertanggungjawab dalam isu ini. Dan kita yakin bahawa inquest ini tidak akan menyebelahi saudara Adib. Tidak akan menyebelahi keluarga Adib. Kita sebagai rakyat boleh berpersepsi, kita boleh bersangka bahawa ini akan jadi keputusan inquest nanti. Sebab itu kita mendesak sekarang ini, kita hadir sekarang ini untuk kita berikan kepada TYT untuk buat satu siasatan diraja. Untuk kita buat satu Suruhanjaya siasatan diraja yang telus untuk membela nasib penjawat awam. Suka saya katakan di sini, kita bukan nak mempertahankan Adib semata-mata dia bangsa Melayu. Kita bukan nak mempertahankan Adib semata-mata dia beragama Islam. Kita mempertahankan Adib kerana dia adalah penjawat awam. Penjawat awam perlu dilindungi. Kerajaan sekarang perlu melindungi penjawat awam. Jikalau yang terjadi ini kepada anak India ataupun kepada anak Cina, kita tetap akan bangkit pertahankan penjawat awam. Ini mesej yang jelas. Kita bukan cakap melibatkan sentimen agama dan bangsa. Tapi kita tegaskan di sini, ini adalah isu negara. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, jika kes ini tidak menyembelahi penjawat awam, bayangkan di masa akan hadapan, mereka akan datang bergerombolan, mengepung penjawat awam dan tindakan yang sama akan diambilkan. Benda ini tidak dapat dibuktikan siapa yang melakukan pembunuhan atau pukulan atau sebagainya yang mencederakan penjawat awam. Kenapa? Datang beramai-ramai. Ini yang perlu kita tengok. Sebab itu kita ada di sini. Kita nak tegaskan di sini juga. Menteri Perpaduan P. Waita Murty, beliau adalah Menteri Perpaduan dan Integrasi Nasional. Di zaman Pakatan Harapan sekarang memerintah, kita tengok isu sentimen-sentimen melibatkan bangsa dan agama cukup meluas, cukup meriah dimainkan. Kenapa sekarang ini terjadi? Bukan kita katakan bahawa dulu tidak ada, tapi sekarang ini kes-kes melibatkan macam ini galak terjadi. Sedangkan yang menjadi Menteri Perpaduan ini adalah penghasut dan pemecah belahkan bangsa. Ini P. Waita Murty. Beliau menghasut. Beliau memainkan isu bangsa. Beliau melakukan dakwah di luar negara yang mengatakan bahawa bangsa India didiskriminasikan dalam negara kita. Ini manusia yang dilantik sekarang ini menjadi Menteri Perpaduan. Apakah kita bersetuju dengan Waita Murty sebagai Menteri Perpaduan? Tak. Ini menteri yang menjaga perpaduan, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa laporan polis telah kita buat? Kenapa Waita Murty ini masih berada di sana? Kita tidak ada kepercayaan kepada kerajaan yang pada hari ini. Sebab sikap-sikap menteri mereka sebegini. Sedangkan beliau perlu tampil dalam isu yang melibatkan sentimen agama dan bangsa ini. Beliau perlu meredakan keadaan. Beliau perlu keluarkan kenyataan. Beliau perlu keluarkan kenyataan untuk sedapkan hati bangsa Melayu agama Islam. Dan juga perlu menenangkan kebangkitan di kalangan bangsa India. Tetapi sekarang ini, mana Waita Murty? Beliau diam saja. Kenapa beliau tidak ambil tindakan? Sebab kerana beliau adalah bapa pendakwah, bapa fitnah, bapa segala bapa yang menyebabkan berlakunya keadaan sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pada hari ini, kita ada di sini, kita berharap sangat-sangat sebagai rakyat, Tuan yang terutama Tun akan dapat panjangkan isu ini kepada Raja-Raja Melayu untuk tubuhkan segera siasatan diraja berkaitan
berkenaan isu Muhammad Adib Muhammad Kasim. Ini harapan kita sebagai rakyat. Kita tidak ada kepercayaan kepada kerajaan hari ini. Kita tidak ada kepercayaan terhadap peguam negara, khususnya Tommy Thomas, yang kita rasa beliau perlu meletak jawatan. Sebab dalam Statute of Rome, beliau juga tidak menjalankan tugas sebagai peguam negara. Kita menyanjung Statute Rome sebab ia adalah melibatkan keamanan, melibatkan kesaksamaan, melibatkan sama rata. Tetapi dalam negara Malaysia, perlu dirujuk dulu kepada Majlis Raja-Raja. Kenapa Tommy Thomas tidak rujukkan perkara ini kepada Majlis Raja-Raja? Kenapa Tommy Thomas tidak meyakinkan Raja-Raja Melayu sebelum tanda tangani perjanjian Statute Rome? Kenapa Tommy Thomas tidak menasihati Menteri Luar Saifuddin Abdullah, Kabinet Malaysia, sebelum tanda tangani Statute Rome? Kenapa di hadapan Raja-Raja Melayu 3 hari sebelum nak ditangani Statute Rome, Tommy Thomas tidak dapat yakinkan, dia menafikan bahawa kerajaan akan tanda tangani Statute Rome? Selepas Statute Rome ditandatangani tanpa merujuk kepada Majlis Raja-Raja Melayu, kerajaan keluarkan satu statement U-turn mengatakan Statute Rome ini ditarik balik sebab rakyat tidak faham. Gila ke rakyat tak faham tarik balik Statute Rome? Ini bukan rakyat tak faham, ini kebodohan, kedangkalan peguam negara. Tidak dapat memahamkan Raja-Raja Melayu berkenaan Statute Rome. Sebab itu, kita bukan di sini. Kita desak Tommy Thomas, Saifuddin Abdullah di Parlimen baru-baru ini untuk letak jawatan segera. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita harap bahawa rakyat pada hari ini akan menjadi checks and balance, satu semak dan imbang bagi kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini. InsyaAllah selepas ini kita akan pantau, kita akan semak, kita akan imbang, kita akan ikuti perkembangan kes arwah Muhammad Adib Muhammad Kasim dengan lebih dekat lagi. InsyaAllah. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada semua dan kita akan masuk ke dalam untuk memberi memorandum, untuk menyerahkan memorandum kepada wakil TYT. Beberapa orang daripada kalangan kita mewakili NGO, kita akan ke dalam sekarang. Kita minta teruskan share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan masuk ke dalam. Mas, dia 4-5 orang pula bahkan tak ada apa. Okey, sekarang ni kita akan ke dalam untuk buat serahan memorandum kepada wakil TYT. Sebab Tun pada hari ini kita dimaklumkan tidak ada di rumah beliau. Sekian dia minta tolong share live ini. Sekarang sikit. Sekarang kita di Malaysia ini adalah kebebasan media dan juga PDRM sekarang ini memberi kerjasama kepada kita dan beliau mengiringi kita. Penyerahan memorandum senang kita nak berjalan pada hari ini. Provokasi untuk kita buat serahan memorandum insya-Allah dalam keadaan yang aman, dan kita minta bahawa memorandum ini dapat dipanjangkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu untuk disegerakan. Kita buat satu suruhanjaya siasatan diraja dalam kes arwah Adib. Sri Mutiara, iaitu Panjangkan memorandum ini. Baik. Salah pula. Baik, sama. Okey. Baik. Okey. Okey. Sama.